Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam subjek fiqh tahun 5, masih lagi di bawah tajuk solat orang sakit. Ya, tajuk kecil yang kali ini adalah pergerakan solat secara baring mengiring. Ya. Kita akan terus pergi satu persatu dan Ustaz akan tunjuk mana satu gambar dia, ya. Okey, kita baca sama-sama. Baring mengiring, dada menghadap kiblat. Okey, ni gambar dia. Awak baring mengiring sebelah kanan atau sebelah kiri, dada pastikan menghadap kiblat, ya. Cari kiblatnya kat mana? So awak baring mengiring kanan atau ke kiri. Baik, yang seterusnya, ya. Niat berserta takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram secara mengiring, macam tu lah. Niat macam biasa, lepas tu takbiratul ihram, macam tu, mengiring, ya. Seterusnya membaca surah Al-Fatihah dan mana-mana surah macam biasa. Lepas baca surah Al-Fatihah, bacalah mana-mana surah yang awak hafal. Dan yang seterusnya, rukuk dengan menundukkan sedikit kepala. Bila rukuk, awak kena tundukkan sedikit kepala seperti di dalam gambar ni. Ni rukuk. Ni tanda rukuk. Sikit je. Ya, tundukkan kepala tu. Baik, yang seterusnya, i'tidal dengan menegakkan semula kepala. Sebagai tanda i'tidal, kita tengok ni. Ni tegakkan balik kepala macam normal. Tangan dekat sisi. Itu kira awak i'tidal. Ya, tu gambar dia. Angkat balik kepala. Yang seterusnya, sujud dengan menundukkan kepala lebih daripada rukuk. Ya, tadi awak rukuk macam ni. Jadi sujud awak kena lebihkan sedikit tunduk tu. Kena lebihkan sedikit tunduk, dapatlah beza antara rukuk dan sujud, ya. Yang seterusnya, duduk antara dua sujud dengan menegakkan, semula kepala. Duduk antara dua sujud dan menegakkan semula kepala. Macam ni lah lebih kurang. Tegakkan balik kepala selepas sujud. Itu adalah tanda awak duduk antara dua sujud, ya. Yang seterusnya, membaca tahiyat akhir, baca macam biasa. Ya, lepas dah angkat kepala tu, baca tahiyat akhir. Dan yang terakhir adalah memberi salam. Ya, memberi salam sebelah kanan dan sebelah kiri. Ni contoh dia, ya, macam tu. Baik, yang seterusnya kita akan pergi kepada muka surat yang sebelah, ya. Kita akan belajar iaitu pergerakan solat secara baring menelentang. Ya, tadi baring mengiring, yang ni baring menelentang. Ustaz akan tunjuk perkaranya dan gambar, ya. Kita akan baca sama-sama. Baring menelentang dan menghadap kiblat. Ni contoh dia, baring menelentang dan menghadap kiblat, iaitu kaki awak kena menghadap kiblat. Ya, apabila awak rukuk, nanti awak akan tundukkan kepala sedikit, mata, ya. Mata awak tu akan menghadap kiblat, muka awak akan menghadap kiblat, ya. Kaki lunjurkan menghadap kiblat, ya. Baik. Yang seterusnya, niat berserta takbiratul ihram. Niat macam biasa. Takbiratul ihramnya ni lain sikit sebab baring menentang. So macam itulah gambarnya, ya. Kalau berdiri macam ni, kalau duduk macam ni, kalau mengiring sengitlah. Tapi menentang sambil baring. Baik, yang seterusnya, membaca surah Al-Fatihah dan mana-mana surah. Membaca surah Al-Fatihah dan mana-mana surah ni macam biasalah. Semua cara solat akan baca Al-Fatihah dan mana-mana surah yang awak hafal semua, ya. Baik, yang seterusnya, rukuk dengan menundukkan sedikit kepala. Rukuk dan menundukkan sedikit kepala, ni contoh dia. Tundukkan sikit kepala, sikit je, sebab nak bezakan dengan sujud sekejap lagi. So bila awak rukuk tu, automatik awak punya kepala dah menghadap kiblat. Baik, yang seterusnya, i'tidal, ya, dengan menegakkan semula kepala. Tegakkan balik kepala. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Tu, tegakkan balik kepala. Baring, kalau melentang tu baringlah balik kan.
sebab tegakkan balik kepala kan. Lepas tu sujud dengan menundukkan kepala lebih daripada rukuk. Buat macam ni juga tapi lebihkan sedikit. Tak payah paksa diri sangat. Tadi rukuk dah sikit, ni lebihkan sikit je untuk sujud. Kalau macam ni dia. Macam tu. Ustaz tunjuk siap, Ustaz tunjuk demo lagi. Baik, yang seterusnya, duduk antara dua sujud dengan menegakkan semula kepala. Macam ni gambarnya. Duduk antara dua sujud. Tegakkan balik kepala selepas rukuk, selepas sujud. Yang tadi awak dah buat lebih daripada rukuk tu kan. Baik, yang seterusnya membaca tayat akhir macam biasa dan memberi salam. Memberi salam ni sebelah kanan dan sebelah kiri. Baik, kita akan pergi pada muka surat sebelah. Baca sama-sama. Hikmah solat orang yang sakit. Hikmah ni apa? Apa yang kita dapat bila kita melakukan solat orang sakit, dan kenapa dalam Islam membenarkan solat secara secara duduk, secara mengiring, secara melentang. Kita tengok apa hikmah dia. Yang pertama, sentiasa mengingati Allah. Mengajak kita supaya sentiasa mengingati Allah ketika sakit ataupun ketika senang. Sakit pun kena solat. Kalau tak sakit lagilah memang wajib kena solat. Dah dua-dua wajib. Yang seterusnya, bersyukur dengan nikmat Allah. Bersyukur walaupun sakit kita kena solat. Itu tanda kita bersyukur. Tak sakit pun lagi kena solat. Jangan tak solat. Yang seterusnya, dikasihi dan diredai oleh Allah. Bila kita bersungguh-sungguh, Allah nampak kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, Allah akan reda dan sayang kepada kita. Yang seterusnya, yakin terhadap pertolongan Allah. Apabila kita sakit, jangan kita mengeluh, jangan kita salahkan Allah Subhanahu Wa Taala, malah kita yakinkan diri dan percayakan diri supaya kita ni lebih beriman kepada Allah. Kita cakap dekat diri kita, Allah akan tolong kita dalam apa jua perkara. Jangan risau. Susah ke senang, Allah akan tolong. Baik, yang seterusnya, sabar dan tabah menghadapi kesakitan. Jangan nak mengeluh, salahkan Allah. Terima takdir tu, sabar je walaupun perit. Jangan risau. Itu kan antara penghapus dosa kita. Yang seterusnya, yang terakhir, memperoleh ketenangan jiwa. Apabila kita reda, apabila kita tenang, apabila kita solat walaupun kita sakit, kita sentiasa dekatkan diri kepada Allah, automatik jiwa kita akan tenang sampai bila-bila. Jiwa yang dekat dengan Allah ni sampai bila-bila akan tenang. Baik, Ustaz rasa itu saja, dan Ustaz harap awak dapat faham dan ulang-ulang kalau tak faham. Jadi jaga diri dekat rumah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.